untuk kelas sains tahun 6 adalah pembiakan manusia. Okey. Jadi saya tak sentuh dulu tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif sains. Saya tak sentuh lagi. Okey. Tapi saya akan terus masuk kepada konten pembiakan manusia sebab kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif tu nanti bila kita dah habis belajar pasal semua konten untuk sains tahun 6 ni, kita akan buat soalan-soalan yang memerlukan awak jawab menggunakan ayat dan kefahaman awak. Jadi untuk pusingan pertama ni nanti adalah untuk pastikan awak ada asas, ada pengetahuan berkenaan dengan semua isi kandungan dalam sukatan sains tahun 6 ni lah, SKP sains tahun 6. Baik, kita masuk kepada tajuk pembiakan manusia. Sebelum itu, saya nak tahu dulu TP UASA awak dan PPBD awak. Tulis kat ruangan chat. UASA dan PBD. Dekat ruangan chat Tak apa, tak dapat rendah pun tak apa. Ni still dalam proses kita nak belajar lagi. Cepat, tulis dekat ruangan chat. Tak ada orang tulis pun. TP 5, TP 6, TP 4, Yuasa TP 5. Okay. Medina PBD TP 5, Yuasa berapa? Tulis. Okay, ramai. Apa tak boleh tekan ni? Okay, Yuasa TP. Okay, kebanyakannya TP 5, TP 6, TP 4 macam itulah. Okay. Ada lagi yang masuk. Okay, sekejap. Okay, kebanyakannya TP 4, TP 5, TP 6. Saya tunggu juga kok ada lagi rendah pada tu. Sebenarnya apa yang kita belajar untuk PBD awak tu, PBD macam awak tahu, awak akan dinilai sepanjang sesi pembelajaran tu. Sama ada hasil kerja awak, macam mana awak respon dalam kelas. Ada yang kalau macam kat sekolah kita tu, alhamdulillah lah, saya tak jumpa lagi lah yang tak boleh bercakap, tak boleh bagi respon bila cikgu tanya. Adalah, tapi mungkin dia boleh buat kerja-kerja projek, kerja-kerja tugasan lain yang cikgu bagi dengan baik. Dan untuk Yuasa, biasanya dia akan uji kemahiran awak. Sebenarnya ujian tu adalah sebahagian daripada PBD awak juga sebenarnya. Jadi ada perkara-perkara yang awak kena luahkan macam ni, zahirkan dalam awak punya exam Yuasa tu. Itu yang macam kelas saya 5Y. Sebab saya tak ada pergi berkursus, jadi yang ganti Cikgu Jan. Cikgu Jan pun ada yang dia sakit lah apa. Pun tak ada juga. Tapi kertas awak itu saya yang tanda. Kebanyakannya bahagian B, bahagian C, okey je pula jawab. Adalah yang kurang sikit. Bahagian A, objektif yang paling banyak kita buat kalau dalam kelas tuition ni. Itu pula yang jadi masalah. Okey, tak apa. Kita tengok kepada tajuk kita yang pertama, iaitu pembiakan manusia. Sebelum kita sentuh tajuk pembiakan manusia, ini adalah kesinambungan daripada apa saja yang awak dah belajar pada tahun 4. Tahun 4 kita ada sistem. Apa yang kita belajar masa tahun 4? Sistem apa?
Kita belajar apa? Sistem apa masa tahun 4? Pengarat Sistem. Siapa nak respon ni? Tak ada orang respon pun. Cepat. Sistem apa kita belajar masa tahun 4? Lupa. Sistem pernafasan. Lepas tu kita belajar sistem perkumuhan. Sistem apa lagi? Tahun 4. Apa dia? Tahun 4 sistem pernafasan manusia. Sistem perkumuhan. Sistem penyahtinjaan. Lagi apa? Gerak balas terhadap rangsangan. Okey, tahun 5. Sistem sistem rangka, betul. Lagi? Sistem rangka dan sistem peredaran darah. Okey, masa tahun 5. Okey, jadi ini adalah sambungan dia. Sistem pembiakan manusia. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Hasil pembelajaran apa yang kita nak belajar pada hari ini. Yang pertama sekali, memerihalkan. Memerihalkan ni apa? Selalu sangat jumpa. Kalau dekat dalam kelas tu kita guna LO dan FC, Learning Objective dan Success Criteria tu. Okey, dalam kriteria kejayaan, dia tulislah macam ni hasil pembelajaran apa yang kita nak capai. Memerihalkan, ni maknanya awak boleh jelaskan fungsi organ pembiakan lelaki dan perempuan. Jelaskan proses persenjawaan manusia sehingga bayi dilahirkan. Menakul, menakul ni adalah membuat kesimpulan kepentingan pembiakan kepada manusia. Okey, kita pergi kepada topik kita yang pertama, subtopik yang pertama, iaitu organ pembiakan manusia. Okey, organ pembiakan lelaki. Kita dekat dalam dunia ni ada 2 jantina sahaja, lelaki dan perempuan. Mungkin nanti ada pula yang terbaca apa kunsa tu apa. Kunsa tu dia ada dua-dua alat kelamin ataupun organ pembiakan. Sama ada lelaki dan perempuan, dua-dua dia ada. Okey. Tapi dia sebenarnya kalau dia kunsa sekalipun, dia ada satu alat pembiakan yang dominan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Walaupun dia ada dua-dua lah. Okey, ini organ pembiakan lelaki. Okey, topik ni kan adalah kalau dalam kelas nanti termalu-malu lah apalah. Okey, tapi sebenarnya awak dah belajar pun masa tahun 5, betul tak? Betul. Subjek apa awak belajar? Pendidikan kesihatan dengan pendidikan dalam pendidikan jasmani dan kesihatan tu awak dah belajar pun topik ni. Okey, organ pembiakan lelaki cuma tak detail lah macam sains. Okey, awak belajar asas saja. Nanti dia ada sebenarnya itulah saya kata dia ada subjek-subjek yang merentas kurikulum. Okey, tak apa. Okey. Dalam organ pembiakan lelaki ada 2 part yang awak kena ingat. Iaitu yang pertama sekali zakar. Okey, dan juga testis. Okey, macam ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. Okey, lelaki ada 2 je. Bahagian pembiakan, organ pembiakan ni dia ada 2 komponen ataupun 2 part yang terlibat dalam organ pembiakan lelaki. Kita tengok pula fungsi dia. Okey, organ pembiakan lelaki, fungsi dia yang pertama sekali zakar untuk menyalurkan sperma ke organ pembiakan perempuan, manakala testis adalah tempat sperma dihasilkan. Okey. Kalau organ pembiakan perempuan dia ada 4. Tadi lelaki ada 2. Okey. Organ pembiakan perempuan ni yang susah sikit. Dia sebab dia setiap tempat tu dia ada fungsi dia dan benda ni lah yang selalu keluar dalam exam pun. Dia suruh awak labelkan, berikan nama tempat, bukan nama tempat, nama organ ni, dia punya part ni, nama bahagian-bahagian dia dan juga fungsi dia juga. Okey, tu. Selalunya soalan ni dia akan keluar dekat bahagian B ataupun bahagian C. Dia ada dekat bahagian B ataupun bahagian C. Okey. Dekat bahagian organ pembiakan perempuan, yang kita panggil faras ni adalah
kita ada ovari, paras, tiup falopio dan juga okay. Okay, yang ini antara perkara yang saya nak ingatkan, eja tu kena betul-betul lah. Kalau dapat betul eja ni lagi bagus. Tapi janganlah sampai dia memberi maksud yang sampai cikgu pun tak faham apa benda awak tulis ni. Okay. Tiup tu tiup dia B, bukan tiup perbuatan tiup belon tu. Kalau tiup perbuatan tu apa? P kan? Okay, meniup. Okay, kena betul-betul awak kena tahu macam mana nak eja. Okay, kalau falopio ni katalah tertinggal satu L, tak jadi masalah lah. Sebab dia masih perkara yang sama. Jangan sampai dia jadi benda lain lah. Okay, tu saya nak ingatkan. Okay, ni fungsi dia pula. Okay, yang pertama sekali Farash. Saluran yang menerima sperma daripada zakar. Okay, Farash adalah saluran yang menerima sperma daripada zakar. Lepas tu ovari, tempat ovum atau telur dihasilkan setiap bulan. Okay. Tiup falopio pula tempat proses persenyawaan berlaku antara sperma dengan ovum. Okay. Ovum ni tadi dia akan menerima sperma. Okay. Dia akan berlakulah proses persenyawaan dan seterusnya uterus ni adalah tempat untuk embrio berkembang, okay, dan membesar. Uterus ni juga dikenali sebagai rahim. Okay. Uterus ni juga dikenali sebagai rahim. Kalau awak label tu awak tulis uterus ataupun rahim, dua-dua saya boleh terima lah jawapan dia. Okay. Okay. Kita video dulu. Michael, adakah awak terluka semasa bercukur? Tanya Jeff. Ya, saya tidak biasa bercukur dan tangan saya menggeletar, terang Michael. Saya berharap saya tidak perlu bercukur. Abang saya Alex kini berjanggut. Bulu roma mukanya lebih lebat kerana dia mencapai akil balik lebih awal, tambah Michael. Alex ialah kapten pasukan bola keranjang, bukan? Tanya Jeff. Dia sangat tinggi dan berotot. Ramai pelajar perempuan meminatinya. Michael menambah, pelajar perempuan di dalam kelas kita menoleh ke arahnya setiap kali dia lalu di sebelah kelas kita. Jeff, ada sesuatu yang awak tidak ceritakan kepada saya? Awak sukakan Grace, bukan? Awak salah. Tetapi saya tidak tahu bagaimana hendak memulakan perbualan dengannya, kata Jeff. Jangan minta nasihat daripada saya. Saya masih berhadapan dengan pisau cukur dan jerawat, keluh Michael. Jangan bimbang. Awak mempunyai gen yang baik. Tidak lama lagi awak akan jadi sekacak Alex. Berapa lamakah masa untuk perubahan-perubahan ini berhenti? Tanya Michael. Sehingga kita berumur 19 tahun. Jika awak berhenti membesar sekarang, awak akan menjadi pelajar lelaki paling rendah di dalam kelas, kata Jeff sambil tertawa. Jadi, ini berlaku sama seperti yang kita sedang pelajari tentang kehidupan dalam pelajaran sains, tambah Michael. Bertenang Michael, ia hanyalah sistem pembiakan awak yang berfungsi seperti yang sepatutnya. Apabila testis awak membesar, ia menghasilkan hormon-hormon yang menyebabkan perubahan-perubahan fizikal pada badan awak. Pada perempuan, hormon-hormon seks perempuan dihasilkan oleh ovari, Jeff berkata. Saya ingat testis dan ovari hanya menghasilkan gamet, Michael berkata. Sistem pembiakan manusia mempunyai banyak bahagian dengan fungsi yang berbeza, terang Jeff. Sperma perlu terus hidup sehingga ovum disenyawakan di dalam tiup falopio. Saya tidak sabar untuk mempelajari semua ini. Ia sangat menakjubkan, kata Michael. Sementara itu, berhati-hati semasa bercukur selepas ini, Jeff tertawa. Okey. Itu adalah cerita pasal bagaimana dia ada perubahan bila dia punya alat untuk pembiakan lelaki dan perempuan itu telah sampai kepada tempoh matangnya. Itu pasal awak kena belajar topik macam ni dalam sains tahun 6 sebabnya awak dalam usia yang perlu bersedia kepada perubahan-perubahan bentuk fizikal awak nanti.
Okay, tu nanti awak akan belajar lebih lanjut lah. Nanti ada dalam sains awak belajar, dalam pendidikan Islam awak belajar, dalam pendidikan jasmani kesihatan pun awak belajar. Mungkin subjek-subjek lain. Okay, sebabnya nanti bukan saja perkara ni awak belajar dalam kelas, awak juga akan didedahkan kepada pengenalan kepada awal remaja oleh unit bimbingan dan kaunseling juga nanti. Semua tu nak sediakan awak supaya awak tahu kenapa awak berubah fizikal, berubah secara emosi awak. Okay, mungkinlah masa itulah yang ramai nanti nak menggatal. Ada yang bertukar-tukar mesej lah, apalah. Okay, yang macam yang sebelum-sebelum ni yang cikgu-cikgu tangkap tu dekat sekolah tu. Okay, jadi saya tak nak dengar lah ada dalam kalangan awak tu buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya di sekolah. Okay, kita stop dulu topik yang ni. Kita dah masuk subtopik yang kedua. Okay, sebenarnya lepas ni, jadi kita stop kejap. Sekejap, saya stop dulu rakaman. Kita pergi ke quizzes.